Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua yang menonton video dari channel ini. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmatnya. Kita teruskan pembelajaran hari ini, iaitu Pendidikan Islam tahun 1, bidang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutanku. Baiklah, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa belajar, mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkat. Diberikan juga kefahaman yang mendalam tentang topik ini, mudah-mudahan dapat dihayati dalam kehidupan seharian, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan dalil nakli selawat, yang kedua menyatakan maksud selawat, yang ketiga menyatakan contoh selawat, yang keempat menyenarai kepentingan mengamalkan selawat, yang kelima menyenarai adab-adab berselawat, seterusnya menyenarai adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhir sekali menyenarai akibat mengabaikan selawat. Baiklah, sama-sama kita tekan subscribe ataupun langgan channel saya dan jangan lupa untuk tekan loceng. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih atas sokongan anda semua. Saya sangat menghargainya. Kita teruskan lagi dengan dalil nakli berkaitan dengan selawat. Apakah itu dalil nakli? Dalil nakli merupakan bukti-bukti yang dapat diperoleh daripada Al-Quran maupun hadis. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan ke atasnya dengan sebenar-benarnya. Surah Al-Ahzab ayat 56, giliran surah yang ke-33. Baiklah, berdasarkan daripada firman Allah dari surah Al-Ahzab ayat 56 ini, dapatlah kita rumuskan bahawa selawat itu merupakan satu yang penting dalam kehidupan kita, kerana Allah juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan anda semua bahawa sekiranya kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlulah diucapkan salam penghormatan tersebut dengan sebenar-benarnya. Bermaksud, kita tidak boleh mengabaikan selawat dalam kehidupan kita. Jadi, marilah sama-sama kita berselawat, mudah-mudahan diberikan syafaat di akhirat nanti, insya-Allah. Selawat selalu dikaitkan ketika Maulidur Rasul sahaja. Tetapi selawat juga boleh dilakukan semasa kita mengingati Allah dalam keadaan kita beribadah, dalam solat, dalam belajar dan sebagainya. Baiklah, kita menyebut tentang selawat, tetapi adakah kita tahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan selawat?
Selawat iaitu doa atau pujian untuk memohon keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini ialah selawat adalah satu doa atau pujian untuk memohon keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita mestilah berselawat kerana berselawat itu merupakan doa dan pujian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkatan kepada baginda. Selawat ini juga boleh juga dilakukan ketika kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita disunatkan supaya berselawat. Ketika kita berzikir, selepas sahaja kita habis solat, kita pun berselawat. Dalam solat itu sendiri juga ada selawat ke atas Nabi. Yang ini ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir dan ketika doa kunut semasa solat subuh. Semasa kita mengaji Al-Quran juga, sebelum kita mulakan, kita juga mestilah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika belajar juga, sebelum memulakan pembelajaran, kita disunatkan juga untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang selawat, apakah contoh selawat? Belum lagi tunjukkan contoh, dah ada tanda bagus di situ. Bermaksud selawat ini sangat bagus dalam kehidupan kita. Kita lihat contoh selawat ialah sama-sama ya, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang tidak baca lagi, mari sama-sama ikut. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksud selawat ini ialah, Ya Allah, berilah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarga baginda. Betapa indahnya doa ataupun pujian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nilai yang boleh kita belajar menerusi selawat ini? Kita mestilah istiqamah beramal dengan selawat ini. Baiklah, kita lihat pula apakah kepentingan mengamalkan selawat. Ada kepentingannya. Yang pertama, memupuk rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat, yakni doa ataupun pujian ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keberkatan ke atas baginda. Selawat ini memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita sering mengucapnya di lisan kita. Yang kedua, semestinya lah kita mendapat ganjaran pahala dan seterusnya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan syafaat? Syafaat ini merupakan pertolongan. Tidakkah kamu mahu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua mahu. Jadi, kita mestilah sentiasa berselawat. Baiklah, dalam berselawat juga kita ada adab-adab dalam berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, menyebut lafaznya dengan betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebutan lafaznya mestilah betul. Yang kedua, memahami dan menghayatinya. Memahami maksud selawat tersebut dan menghayatinya dengan jiwa kita.
roh kita. Perlulah kita hayati selawat dan maksudnya supaya kita rasa roh selawat itu dalam diri kita. Ya. Yang seterusnya juga mestilah dilakukan dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Lakukan kerana lillahi ta'ala ataupun kerana Allah ta'ala, bukan disebabkan mahu menunjukkan suara kita, mahu menunjukkan kebagusan kita ataupun mahu mendapat pujian manusia. Tidak, dilakukan semata-mata kerana Allah sahaja. Itulah yang dinamakan sebagai ikhlas. Adab yang keempat ketika berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat dengan penuh kasih sayang. Bukannya kita berselawat disebabkan terpaksa ataupun berselawat dengan main-main. Itu bukanlah adab berselawat. Jadi, marilah pula kita melihat apakah adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar, kita cuba amalkan. Yang pertama ialah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergantung kepada selawat ke atas Nabi di dalam solat sahaja, tetapi mestilah dilakukan hari-hari. Tidak dapat pada seminggu sekali, lebih baik hari-hari. Tak kisahlah waktu pagi, petang ataupun malam, pilih waktu yang sesuai untuk melakukan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sehari, boleh disiplinkan diri, tak banyak, paling kurang pun 3 kali sehari. Esok sambung lagi 3 kali, esok sambung lagi 3 kali. Yang penting biarlah amalan kita itu sedikit tetapi berterusan. Nak lebih banyak lagi, tak ada masalah. Lebih dapat pahala, ya. Yang kedua, adab-adab terhadap Rasulullah ialah mengasihi para sahabatnya. Sayang kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan ramai lagi. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Apakah adab-adab terhadap Rasulullah? Beriltizam, yakni berusaha, tekad dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah berazam menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang biasa ni kita panggil kubur. Kalau kita panggil makam Nabi Muhammad, kita tak boleh panggil kubur Nabi Muhammad. Mestilah dinamakan sebagai makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut tentang makam, tahukah kamu semua di manakah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak di dalam Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. 8 jam perjalanan dengan menaiki kapal terbang dari Malaysia. 8 jam, ya. Okey. Di dalam Masjid Nabawi ini terletaknya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berazam untuk menziarahi makam baginda. Lihatlah betapa ramainya yang melawat makam baginda saban tahun. Ya, jadi rugilah kalau kita tak ambil kesempatan ketika di dunia ini untuk menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahniah kepada anda semua yang telah pun memasang niat untuk pergi ke makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah ayah ibu untuk pergi ke sana. Kumpul duit dah cukup, barulah kita pergi sama-sama menziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lihat apakah pula akibat mengabaikan adab berselawat ini. Yang pertama ialah menghilangkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita
suka seseorang, sentiasa kita akan ingat dan kita selalu sebutnya, menyebut-nyebut di lidah, teringat-ingat. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita selalu menyebut baginda. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akibat mengabaikan adab berselawat ini ialah tidak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya hanyalah dunia sahaja tanpa mengindahkan alam yang lagi satu, iaitu alam akhirat yang kekal abadi. Yang ketiga, akibatnya ialah termasuk dalam golongan orang yang hina. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan kita daripada perkara ini. Jadi, apakah rumusan yang dapat kita dapat? Sesiapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Orang yang tidak berselawat adalah orang yang kedekut. Apa kena mengena kedekut? Ialah tidak mahu berzikir, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumusannya di sini juga dapatlah kita simpulkan, perbanyakkanlah berselawat sebagai tanda kasihkan, iaitu sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nilai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, adakah murid-murid masih lagi ingat apakah dalil nakli yang berkaitan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surah apa? Ayat berapa? Jika tidak ingat, tak ada masalah, boleh ulang semula. Yang kedua, apakah maksud selawat? Yang ketiga, apakah contoh selawat? Bagaimana selawat dibunyikan tadi? Ingat lagi ke tidak? Okey, jika ingat, alhamdulillah. Apakah kepentingan mengamalkan selawat? Apa kepentingan mengamalkan selawat tadi? Seterusnya, apakah adab-adab berselawat? Adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir sekali, akibat mengabaikan selawat. Jadi, setakat itu sahaja. Yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia menonton video ini hingga ke akhirnya. Dan terima kasih juga kerana melanggan channel saya dan tekan butang loceng dari channel saya. Maaflah tersasul. Terima kasih. Alhamdulillah, moga-moga memberikan manfaat. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.